Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kifayatul tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sambungan di mana dah? Kata Asy-Syekhul Musannifu Asy-Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumih. Ini satu bagai yang bersangkut paut dengan akidah, sangkut paut dengan pegangan kita harian, tak boleh ditelucut daripadanya sama sekali. Apa itu? Di antaranya wajib atas kita mengaku dan berpegang bahawasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperanakkan. Diperanakkan Nabi itu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita duk mengaku Rasulullah, itu diperanak di Makkah. Bila sebut Makkah dikaitkan al-musyarrafah, yang dimuliakan. Ada juga panggil mukarramah. Satu makna lah. Makkah al-mukarramah, sini guna Makkah al-musyarrafah, yang dimuliakan. Lagi pula selebih-lebih, segala apa dia bumi, di atas permukaan bumi inilah Makkah tanah haram yang paling lebih. Dan katanya bila sebut Makkah, tarik sikit, dan telah ijma' ulama rahimahumullah sepakat sekata, tak ada berkhilaf, kata telah ijma' ulama bahawasa, ni kedai ibarat, telah ijma' ulama atas bahawasa. Kalau Arab dia panggil ajma'a alaih, muta'addi dengan ala. Dan telah ijma' ulama, telah sepakat sekata, tak ada kata lain, atas bahawasa Makkah dan Madinah, itu disifat dengan Al-Munawwarah. Makkah dan Madinah itu ialah
semulia-mulia bumi dunia. Semulia-mulia bumi di dalam dunia ini. Waktu ijma'. Lepas tu mari khilafnya antara Mekah dengan Madinah tu mana lebih afdal. Situ khilaf. Ada pihak ijma' kata Mekah dan Madinah itu selebih-lebih semulia-mulia bumi di dunia. Itu ijma'. Lepas tu mana lebih Mekah dengan Madinah tu? Lalu kata dan telah muwafaqat oleh Imam Syafi'i dan Imam Hanafi dan Imam Hanbali. Muwafaqat tiga-tiga ni dalam mazhab Pak, tiga ni muwafaqat atas keadaan Makkah itu maknanya terlebih afdal daripada Madinah. Zuhir. Sebab semaya satu waktu di Makkah. Apalagi di Masjid Haram tu 100,000 kali semaya di lain. Satu semaya di sana menepati 100,000 semaya di lain. Faham ambil mana lagi? Ada semaya di Masjid Madinah lebih daripada lain 10,000. Kita tengok situ nyata balik kawan kata Makkah lebih afdal pada Madinah. Tapi khilaf lah bukan ittifaq. Lalu katanya hak kata muwafaqat tiga mazhab ni. Mazhab Imam Syafi'i hak kita duk berjalan, dan mazhab Imam Abu Hanifah masyhur Hanafi, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal panggil Hanbali. Atas keadaan Makkah itu terlebih afdal daripada Madinah. Dan berkata Imam Malik, dia orang Madinah. Lahir di Madinah, mati di Madinah, kubur dia di Baqi' tu. Dan dia selalu duk mengajar di Madinah. Imam Malik dia kata Madinah itu afdal daripada Makkah. Nak betul tu khilaf jadi kalau tengok dalam mazhab Pak, tiga hak muwafaqat kata Makkah tu lebih afdal. Jadi jumhur lah. Adapun satu lagi, adapun tanah asalnya umum. Bumi Makkah, bumi Madinah tu duk khilaf. Mana yang lebih afdal? Tentang ni tak ada khilaf. Adapun tanah yang dikuburkan Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, makna tempat kubur dia tu lah, makam dia tu, tempat tanam dia dalam rumah Aisyah sekarang dalam masjid tu. Hak tu tak ada khilaf lah kata. Adapun tanah yang dikuburkan Nabi itu sallallahu alaihi wasallam afdal, lebih sekali daripada 7 petala langit, 7 lapis langit, lebih dia lagi. Dan bumi, 7 petala bumi, lebih dia dengan ijma' ulama. Tempat tu gak nasibatlah bagi orang yang boleh sapa ke situ. Apalagi pula berkali-kali syukur. Jangan berbangga tengok jangan tu punah. Kita buat rusak diri lah. Ayah molek pun racun pun. Syukur. Nak pergi bukan senang. Zaman ni pula Allah Maha. Tapi boleh pergi, Allah syukur, nasib baik. Bagi orang yang tak pergi lagi, azam di hati, berdoa semoga-moga Allah Ta'ala boleh sampai kita walaupun seumur hidup sekalipun. Itu dia. Sebab tak ada nak cari bumi yang lebih pada dua tadi. Hak nombor 3 di Aqsa. Masjid Aqsa Palestin. Lanim juga terbuka, boleh orang duk ziarah sana. Nasib baik juga bagi punah gidah tu. Baik, kerana 3 tu lah ada nombor. 3 nombor semaya tu di Masjid Aqsa, satu menempati 5,000 di lain. Tu. Lepas tu masjid lain serupa lah. Masjid besar, masjid kecil, masjid kayu, tak ada kira lah. Masjid lama, masjid baru. Umumnya serupa ya. Sebab tu lah kalau kita nak ambil kelebihan, nak pindah, kita dah masjid di kampung, nak pindah pergi masjid lain atas tujuan nak pergi semaya ambil kelebihan itu, jangan. La tushaddur rihal. Tu orang dah bahas tu.
Jangan diikatkan reka supaya nak cari kelebihan, melainkan pada 3 buah masjid itu sahaja. Tadilah Masjid Haram, Masjid Madinah dan Baitul Maqdis, yakni Masjid Aqsa. Lain pada tu supaya. Nah. Baik. Itulah jadikan i'tikad kita bahawa dilahir diperanakkan Nabi itu di Makkah Al-Musyarrafah. Sampai ke hari ni pun tempat lahir tu masih ditaruh lagi nah. Rumah tempat maulid apa ni, rumah tempat maulid, tempat lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sekarang dia jadi maktabah. Nah, jadi maktabah. Tu kalau turut nak punggah tu. Tapi salah Tuhan tak izin lah. Masih ada lagi tempat lahir dia situ. Baik. Itu tetap ijma' ulama muslimin kata bumi tempat tanam, tempat diperkuburkan atau panggil dikebumikan dia tu, situlah ijma' ulama lebih sekali dengan antara langit 7 lapis lebih situ lagi, dan semua permukaan bumi 7 lapis pun lebih situ lagi. Itu ijma' lah. Tu dia. Sudah pada tu tahu dah dilahir dia. Lepas tu dibangkitkan. Apa maksud dibangkit? Dibangkit jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Bukit Hira. Tu kecek mudah tu. Sungguhnya Gua Hira di bukit apa Gua Hira? Jabal apa? Jabal Sur. Jabal Sur dah. Nak tukar dengan Jabal Nur tu. Jabal Nur tempat dia berlindung, tempat dia menusuk. Sementara nak dia keluar pada rumah Abu Bakar, keluar pada rumah dia menuju ke rumah Abu Bakar. Daripada rumah Abu Bakar pergi menuju berlindung di Jabal Nur. Dua tiga malam lebih kurang nampak tu berita tu senyap sikit, keluar pada situ menuju ke Madinah secara jalan yang lalu lintas. Apa tidak jalan lalu lintas. Tu Jabal Nur. Adapun di sini pada Bukit Hira, yakni pada Gua Hira di Bukit Jabal Sur. Ya kita kecek capur dah. Bukit bahasa Melayu, Arab Jabal jadi capur. Tak sedap kata Bukit Sur saja, tak ada dah. Bukit Jabal Sur. Itu dia. Bukit Jabal Nur. Jepawan hari raya. Walah hari Melayu wan pun kalau Melayu dah itu dah. Jadi capur sedap lagu tu. Kata wan raya tak ada, wan hari raya. Ini betul Bukit Jabal Gubih. Itu dia. Itulah pada bukit, pada Jabal Hira, yakni pada Jabal Sur, pada Gua Hira. Di atas bukit Jabal Sur ada gua di atas tu. Gua Hira, tempat dia apa tu? Duk bertapa situ. Sebelum pada dia dilantik jadi Nabi tu, seolah kata dia nak duduk dalam masyarakat tak boleh. Supaya orang nak dapat ilmu laduni, tak nak bergaul dengan orang. Duk molek-molek serabut lah, rasa nak teriak-teriak apa duk jadi, siapa orang tengok mu duk jadi apa tahu, ku pun nak royak tak boleh. Berasa sebab, pada sebab ke apa tak tahu. Kadang-kadang mai serenak sengih-sengih seorang mu duk suka apa asia tu kena lari kau lari pada orang dulu. Takat nak nyata nak lari daripada fitnah, takut orang tu macam-macam tak faham, dia kata macam-macam. Balik kitanya tempat duk seronok ada, tempat duk susah hati dia nak royak tak boleh. Kalau royak dia mau tak faham pun jadi susah juga. Supaya itulah Nabi SAW dekat-dekat dia nak latih jadi rasul tu, tadi serabut tak nak masuk dalam masyarakat, muka masyarakat jahiliyah. Cuba gambarkan dalam Mekah tu duk tengok hari ni. Hari ni. Kalau dulu pada tu sikit, mana belum kemajuan belum tu. Tu lagi. Lepas tu zaman dia kira penuh dengan patung-patung 360. Cuba kita gambar. Penuh dengan patung berlalu keliling 360. Padahal Kaabah sendiri tu Hubal, Hafsah duduk dalam tu. Tengok. Hadis pas apa juga di sofa pun ada patung, tengah ada patung, di Marwah ada patung. Tu penuh dengan patung zaman jahiliyah. Apa tu kat macam-macam lah dengan minum dengan dia cakap apa yang buat haji, buat haji tiap-tiap musim, tapi cara bertelanjang bila tawaf.
Hak lelaki pakai bogel terus. Ya. Kalau hak perempuan tu dia tahu wahlik malas. Selanja juga. Mana menutup sikit dengan cara malas. Tengok lepas tu kan serabut lah. Ni supaya kita duduk kapur macam-macam kapal tu Allah nak tegar tak badan nak royak. Serabut lah cabut diri buat basah kalau ada buat dangar ke hutan. Buat dangar kalau kebun sedap duduk situ. Bawa bekal pergi duduk makan, menengung, mikir. Tu ya. Nak buat gapo tak ada lagi syariat, tak ada lagi masa tu. Kalau buat pun orang panggil apa? Tafakur. Tafakur. Dah jaga dia sepak, pergi naik bukit kan mai tinggi. Biasa naik dah sedang kau. Biasa. Masya-Allah, lamuan berapa je? Lebih kurang. Naik saja. Tak ada tengok je. Halah nanti. Lebih kurang ada sejeh lebih dah. Lebih. Bermakna turun naik tu makan masa 3 jam lagi kira. Tu dia satunya nak derah tak boleh kerana ramah. Yang kedua pun nak derah kerana masa naik ni. Nak pelanggar tak boleh tak berkira satu yang lutut ni. Itulah nak ayat tu tingginya naik tapi orang ni dia tarik ke bawa ke ribiah mari rengeh ya naik. Banyak ni bahasa miduk cerita pergi ke bukit sore. Miduk cerita, ambo pergi bukit sore bila malam pula tu. Allah, pergi sore. Tak takut saya tanya dah pak takut. Tu. Tak tarak saya tanya juga buku tarak sahabat tarik ke ribiah pergi. Lepas tu turun kelik, nak pergi. Tak tahu dia apa masa nak pergi. Pagi dia tu. Ni apa dia lagu tu? Wak bekal naik pergi atas bukit. Kedua habis bekal turun kelik sama isteri. Apa tu pergi pula. Banyak harilah lagu tu dia panggil badul wahyi. Mula-mula Allah Taala nak menzahirkan wahyu tu. Dulu dia biasa mimpi, dengar suara, gitu. Supaya kita banyak sedengar suara. Wisalah paling tak ada. Nak kata hatu wisalah tu tak wisalah. Itu kan. Tu dia. Mata ada orang nak tanya siapa dia susah hatilah. Itu dia. Tu cerita hingga siapa umur 40 dibangkitkan. Siapa umur mata umur 40 ni dibangkitkan, maksud dibangkit ni jadi nabi. Mula-mula letak jadi nabi di pada bukit Hira, yakni pada gua Hira di bukit Jabal Sur. Dengan nak taswirlah mana dibangkit letak nabi lagu mana cara letak nabi dengan diturunkan atas nabi sallallahu alaihi wasallam akan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq pada ketika berumur ia nabi sallallahu alaihi wasallam 40 tahun. Tu apa mana diturunkan iqra. Jadi riwayatnya panjang hadis ni cakap tentang badil wahyi. Bila dia betapa siapa masa dia bunyi panggil dia bunyi panggil suara dia paling tengok tak ada. Merasa tabiat manusianya mari berasa gerung-gerung tu tabiat. Bukan kata penakut, dia tabiat. Dia tabiat lain hak penakut tu. Tu dah. Penakut je bukan bahasa tu kadang-kadang hak bahasa suruh berani penakut atau nafsu. Hak suruh penakutnya berani tu nafsu. Ni tabiat manusia. Kesi sore. Lepas tu dia turun nak kelik lah bangun pada gua tu supaya nak turun kelik. Bahasa pelan ni. Turun bunyi panggil. Paling tak ada. Akhir-akhir turun lagi bunyi panggil. Tengok tak ada, lengok duk cokoh atas kursi tengah udara. Habis hatilah kalau kita lah itu kan. Duk cokoh. Tu dia. Lepas tu dia pun turun dengan cepat sikit lah. Dia pun turun gerak sekat lepas. Nak lari ke mana? Ada kata nak lari ke mana? Tu. Lepas tu bila mari pagi turun rapat dengan dia. Bila rapat dengan dia tak ada kecek kolan ada. Iqra. Maksudnya baca. Suruh baca. Tentu dah kawan surat tak pandai baca. Tu dia. Apa tulis tak pandai apa ummi. Mai suruh baca. Lagu mana kira? Tak berdebar kenal. Seperti ngadak tu tahu dah tak mau tak nak ngaji sikit abuk ni. Tu orang tahu baca. Kita ya dah mau tak nak ngaji sikit abuk ni baru nak ngaji. Tu tahu baca.
Lalu tu kena jawab lagu anak kita. Maka Nabi SAW bila kata Iqra, baca. Tu bunyi lagu tu lah. Sampai amal, sampai betul amal. Baca. Ma ana biqari'in, apa aku nak baca? Tu. Dia panggil istifham inkari. Dengan mana Nabi? Apa aku nak baca ini? Aku nak baca tak pandai. Apabila Nabi SAW mengaku gitu, faghattani, Nabi kata, makanya pegang dakak aku. Pegang dakak aku tu gak rapat di tubuh dia. Apa orang besar, dakak orang halus macam mana? Berita orang negro. Awak salah suka peluk tu kita. Ada nak nyawa lepas pasal mat. Tu. Tu macam apa tu? Dia panggil nak menghabiskan masiwahu. Nak menghabiskan masiwallah. Dalam hidup tak apa tu pun duk cari jalan Allah dah tu. Jalan-jalan Allah dah tu, tarik. Duk pergi terik Allah dah tu, duk terik Allah, tak ada terik lain dah. Awak gitu pula. Mai suruh baca tahu dah tak boleh baca, tapi tekan suruh baca supaya habis hak lain. Nak tanya siapa lagi? Apa pegang gitu waktu itu pula dah. Lepas tu lembat. Iqra, suruh baca pula. Ma ana biqari'in, aku tak pandai nak baca. Ba faratani pula kali dia keluar. Allah, tadi wasa habis pula terik dia keluar. Lepas Iqra, Allah suruh baca pula dah. Allah Nabi dah jawab lagu tu, aku tak pandai nak baca. Gaya peluk ku pula. Lepas tu baru dia ajar Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Satu ayat dah. Alladzi khalaqal insana min 'alaq. Dua ayat. Iqra wa rabbukal akram. Yang ketiga, allazi 'allama bil qalam. Yang keempat, 'allamal insana ma lam ya'lam. Isyarat pada situ kata Tuhan tu akan ajar barang hak tak pernah tahu. Habis tidak boleh tahu lebih. Dia tak pernah tahu apa-apa kita dapat ilmu ladunia. Kita orang duk mengaji kitab, boleh baca kitab besar-besar tu orang alim ni. Kecek ngak orang ladun ni tak lagi. Muka Tuhan beritahu ke dia. Apa halu siapa ke dia? Dia tanya, Tuhan berapa je dengar? Ya raya. Kita buka kitab cerita bertemu. Tu kata mu dah jual punah. Itulah bila klik mai kawan kata punah Muhammad gila macam-macam jadi tu. Supalah orang lain ni tak jadi dapat ilmu ladun ni semua kena-kenalah kata cak gila. Tu baik cak dengan matematik lah cak gila. Ubat apa? Ubat cak gila. Dah jadi sana gila, punah. Tak lewat kira. Tu tuah dia pun susah hati. Ni anu pasal ladun ni. Ni wahyu terhadap Nabi dah. Lepas pada baca tu cukup 5 ayat lagi berat. Allah kelik getah. Getah kelik demai dia kelik mari. Bila kelik mai di rumah, masuk dalam rumah suruh isterinya dathiruni kata ke Khadijah dia. Selimut aku. Khadijah pun tak tanya apa lah dak. Ni panggil orang bijak dah bila suami kelik dengan terkejut dia ada buat kalut. Dia tak selimut, ambilkan selimut. Dia ada apa pergi ke mana? Kan jadi gini tu serabut perut tu ropan. Ada itu kan? Tu dia isteri bijak. Pas selimut tak ada kata apa, tak ada tanya apa. Selimut. Sudah selimut 3 kali teramai air resak. Tak tanya apa, duk tengok akan dulu. Tengok akan dia. Bawa nampak kata kita kenal itu selu. Dia pun boleh berkecek, molek juga. Barulah tanya apa berlakunya. Ni isteri lagu ni, kena biar tak bini lain tu. Itu kan itu tak bini lain tu. Lepas mati tu baru bini yang berderak-derak. Tu dia. Itulah. Pada sore cukup nanya. Tu dia. Lepas pada tu kita mengajinya nak sini ya. Iaitu ketika tu umur dia 40. Dia letak ke dia sabit golek orang nak dapat ilmu lain dia golek tanya umur berapa dah? Umur tak apa ulah dekat. Tak umur 40 nanti tak ada ke pelak. Dan belum tu dah jadi dah. Dah bayar hawa-hawa. Apabila umur 40 dia mari. Dia panggil umur matang ketika tu. Lalulah dan dibangkitkan menjadi pesuruh. Saat ni bangkit jadi Nabi.
Ni menunjukkan kata letak Nabi dulu, lepas tu baru letak Rasul. Tu bagi kita undang-undang dunia nak jadi kemenangan selalu boleh tak undang-undang? Lalu dah, dia kena jadi Nabi dulu. Walaupun apa hari? Undang-undang 7 hari ke, maknanya tak boleh nak jadi kemenangan selalu. Dia kena jadi Nabi dulu, apa hari tanya undang-undang dah. Baru letak jadi kemenangan. Ni patutlah ni letak Nabi dulu. Letak Nabi dulu. Mana letak Nabi sebagai beri wahyu kepada dia untuk dia amal, untuk gapo bagi diri dia. Bila sudah ni letak pula jawatan risalah jadi rasul. Baru suruh menyapa. Ni tamnang Nabi dulu. Tu lepas tu katanya dan dibangkitkan menjadi pesuruh, tu panggil risalah, irsal. Dibangkitkan menjadi pesuruh. Lah bangkit jadi pesuruh, letak jadi rasul dengan diturunkan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam turun ayat ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Tu munasabah dengan hak dia kelik pada gua Hira tadi, dia kata ke isteri dathiruni selimun oleh kamu, selimu olehmu. Tak ada. Dia panggil jamak li ta'zim, orang mengaji kaedah. Sedangkan dia khitab pada Khadijah, kan kata dathiru. Kalau mengikut kaedah ni kata dathiri lah. Orang mengaji kata khitab pada mufrad muannas mukhatabah. Tapi kata dengan dathiru jamak apa muzakkar tu li ta'zim, nak membesar, nak memuliakan Khadijah. Dathiruni, hei Khadijah, selimu olehmu akan aku. Munasabah dengan situ bila nak letak rasul turut mai rumah we. Pasal ni tak dia diukit no. Turut mai rumah, mari panggil ke dia, ya ayyuhal muddaththir. Hai nabi yang berselimut. Munasabah dak selimut. Lepas tu ulama main syarah tafsir panjang, selimut zahir ke selimut hakiki ke majazi. Macam-macam pula tafsir dia tu. Tu. Hai nabi yang berselimut. Qum, bangun. Fa'anzir, maka menakuti olehmu. Letak suruh menyapa adalah. Lepas tu pergi capur sini nak menakuti ke siapa dulu. Sini itlaq. Fa'anzir, tak ada ayat suruh menakuti siapa dulu, siapa tak ada ayat. Ayat lain mari. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Hai Muhammad, dan menakuti olehmu akan keluargamu yang terdekat dulu. Ambil dia beradik dulu. Sama tara nak peluah perata pergi ke jiran, perata pergi kepada kau tu, ambil keluarga terdekat dulu. Kau terdekat dengan dia tak ada dah akak kakak adik dia tak ada. Enggak dia seorang tunggal. Pak mak pun sudah tidak ada. Yang ada pak menakal, mak menakal. Toki dah mati dah. Pak menakal dengan mak menakal ada. Lepas tu kawan anak pak menakal, mak menakal, tiga kawan sepupu amalah. Pupu, dua pupu poya. Dalam Mekah tak ada orang lain. Quraisy, puak anak cucu Fihrin belaka duk situ, tak ada orang lain. Pupu poya nah, dengan Abu Bakar ni pupu, dengan Umar 7 pupu, dengan Osman anak 3 pupu, Abu Sufyan 3 pupu. Tak ada orang lain. Lepas tu Aqil puak ni kan sepupu dia kakak Ali tu. Tak ada. Lepas tu kalau pak menakal Abu Lahab, Abu Talib, Hamzah, Abbas, tu pak menakal hak ada. Pak mak menakal pun Safiyah. Banyaklah. Kita tengok tentang apa dia panggil khalat mak menakal dia. Tu kanak ke maksud dia kata wa anzir, dan menakuti Muhammad akan ashirataka. Keluarga engkau al-aqrabi yang terdekat dulu. Lalu tu dia peripung ke bapak nakal pupu tu. Mula-mula nyapa, abah raya abah tu kan je kah lalu Abu Lahab. Abu Lahab mula tabballaka. Rugi masa Muhammad alihaza jama'tana, kerana ni nyemu peripung kami. Panggil suruh peripung kami amak kena ayat gapo. Bapak nakal. Jawabkan yang Abu Lahab ni. Kata setengah namanya Abdul Uzza. Tu gelar Abu Lahab. Lahab ni bahasa dada merah, buat pi nyala gitu.
Itulah walaha masa tu selain pada pak menakal besar pula masa tu je besar tu. Anak dia nama Utbah, anak jatah dia hak adik tu nama Utaibah. Dua-dua tu nikah dengan anak perempuan Nabi, puteri-puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Ruqayyah, hak menikah dengan Utbah tu. Ummu Kulsum nikah dengan Utaibah. Tu. Yang ni mana pak menakal dengan anak menakal besar pula. Paling dekat lagi lah kita kata. Apabila dia kata ke Nabi sallallahu alaihi wasallam tabban laka tadi, Allah Taala berturut ayat sebagai balas denda seumpama dia kata maka tu tabbat. Apa yang tu fi'il madhi. Tadi tabban maksudnya tabba yatubbu tabban ngaji lurah. Tabbat maksud tak ni yada tak kala fa'il yada tabbat yada Abi Lahabin. Rugilah dua tangan Abi Lahab. Setengah-setengah orang Syiah je tafsir nak. Rugi dua anak tangan Abu Lahab. Siapa dua anak tangan? Muraknya Abu Bakar dengan Umar. Baya tui. Tu salah pegangnya hak yang terlampau sikit tu. Hak tak terlampau dia tak begitu. Jawab dia dah kumpulan ni poh bahasa dah. Darah panas ke cara panas dia tu. Baiklah klik ke sini. Jadi masa letak Nabi di mana tu? Pada rumah. Pada rumah As-Sayyidah. Sayyidah ni lah bila kita saling panggil Siti ni. Sayyidatina Siti. Kata kita ambil Siti tu. Sayyidah ni jadikan wan. Tuan. Apa buat tu jadi wan. Lahjah Tani Kelantan Wa Khadijah. Potong pula lawak apa wajah. Tu nama wajah je tu. Hamba gelecek. Tu ingat mak aku panggil wajah. Tu dah tu. Sayyidah Khadijah tu sebut hak penuh. Kita panggil Siti Khadijah, Tuan Khadijah radhiyallahu anha, isteri pertama dia. Di mana tu gi turun ayat gi baca ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Dan Tuhanmu kena membesarkan yang besar ke yang lain. Tuhanmu saja. Tu fa rabbaka ya pa mafhum qadar. Wa rabbaka fakabbir, dan akan Tuhan kau yakni Allah jua fakabbir maka membesar olehmu. Mungna tabik tu. Tabik apa tabik? Hak ni dah ni takbir. Tabik tu takbir. Pas cuba Melayu, gapo takbir? Arti membesarkan. Sabik orang halus dia tabik ke orang besar. Maksud halus besar ni halus pangkat. Orang pangkat bawah dia kena tabik ke orang pangkat besar. Salah undang-undang orang besar kita tabik orang bawah. Naik pun mai tabik ke tahan. Tak boleh. Dia kena balik ni tabik ke atas. Tu panggil takbir, membesarkan. Jadi tabik. Apa tu ada isyarat dalam tabik kita ingat tu takbir Allahu akbar tu ucapan lidah tu Allahu akbar tu ucap membesarkan Allah Maha Agung. Hati kita membesar pada Allah serta disunat akak tangan tanda membesar. Naik gini. Ni yang akak bukan tabik dia ni. Tabik di membesar kita tu dengan kata Allahu akbar tangan akak. Begitu orang tabik. Maknanya hati membesar kepada dia, memelia pada dia dengan syarat ada. Macam-macam lah. Benda tu tabik nak rimalah tu. Tak itu dah. Tu tabik jadi logat Melayu. Takbir membesarkan. Itulah. Turun ayat ya al-muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu Muhammad menyuci. Suruh cuci. Pakaian zahiriyah, batiniyah. Kenapa cuci habis? Suci dengan hati, suci dengan apa? Tu ayat anak-anak tapi tafsir dia tu panjang. Wa thiyabaka fatahhir wa rujza. Tak senah lalu dah. Wa rujza fahjur, dan patung berhala itu Muhammad tinggal. Walah Nabi tak ada sembah mula lagi. Jangan terlibat pun. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur.
Wala tamnun tastakthir. Jangan memberi sesuatu kerana perayut. Jangan Muhammad. Beri apa upai kita. Mek nak puyu kai, nak puyu pi nak ibu buah. Tu pasal beri apa-apa ada pun perayut. Jangan Muhammad. Nak lari lalu dah. Wala tamnun, jangan kamu buat apa, jangan kamu kurnia sesuatu hal keadaanmu tu dah nak banyak orang. Beri sikit bagi awak upah nak banyak orang. Upah tolong tapi nak besar. Tu jangan. Hanya geradak punam tak boleh lah tu. Dah dah. Tu jangan awal lagi letak mari sifat jadi rasul nak jadi teladan orang bukan? Nak jadi uswah, nak jadi contoh bagi orang buat tiru je kena lagu tu sifat dia. Pada nak sepuk tah dia tak boleh. Tengok tu, tengok anak semua molek tah dia. Dia ambil Tuhan suruh ambil, dia tak ambil Tuhan lari tahu dia ambil. Nak atur anak dia. Bila dia ambil dengan ikhlas daripada dia nak ajar umat pula cara ambil. Dia tak ambil nak ajar pula cara tak boleh ambil lagu ni. Tak ada nak tak dah diri dia. Tengok beki je tak nah. Baru nak suruh menyapa kat orang. Sebab tu kata ibda binafsi, setak di dirimu tu dulu. Tu turun ayat tu letak nama menjadi rasul. Berlakunya di rumah. Pada rumah. Di rumah. Terus tengah apa di rumah tu lah. Ada kata di rumah dah lah. Ada lah. Duduk mana? Duduk di rumah. Gapo di rumah? Asal mari di rumah. Di rumah. Duduk mana? Duduk di rumah. Pasti dia buat roboh dah situ ke bubuh domah ngawai di rumah. Duduk mana? Duduk di rumah. Duduk di rumah. Duduk di rumah. Itu dah. Itu bahasa kampung lagu tu. Ya. Di mana tu? Di Makkah al-Mu'azzamah. Banyak sifat dia tu. Ada musyarrafah pun dikatakan, mukarramah pun dikatakan, arti dimuliakan. Ini Mu'azzamah. Mekah yang membesarkan. Besar ke mana mulia lah. Di mana berlaku tu pada daerah. Daerah. Kita kata daerah. Daerah. Di daerah tempat yang masyhur dengan rumah orang yang terkenal dengan rumah Sayyidah Fatimah yang di Zuga Al-Hijr. Zuga ni pintu rumah dah. Depan rumah lah pintu orang Arab je tutup semua gitu pintu Zuga, tepuk pintu Zuga go. Tu dia. Kemudian sudah hanya orang rekah-rekah untuk nak selanjut kena pergi dalam kitab sirah, kitab sejarah lah. Kemudian berpindah ia yang dari Makkah berpindah ia ke Madinah. Asalnya kepada Madinah, buat pada tinggal ke selalu. Berpindah ia kepada Madinah Al-Munawwarah. Bila tu masa berlaku hijrah umur dia 53. Masa duk jadi Nabi Rasul di Mekah tu lebih kurangnya 13 tahun. Lepas tu Tuhan buat sabak dan mau nak likung rumah nak bunuh dia, likung pada malam tu Allah izinkan dia terus berpindah. Jadi rapat tutup pagar sungguhlah. Tak ada kata khabar-khabar tu lari dulu dak, bukan lari, yang nak tunggu tak izin. Hijrah dia pun bukan semata-mata dia lari, Tuhan izin tu dia pindah. Hamba Jibril mu tak boleh duduk malam ni Muhammad. Mu tak boleh tidur dari rumah mu malam ni, mu kena keluar. Baru dia pergi. Pagi bukan tujuh kat jendela tu baik kat pintu depan tu. Tu baik pintu depan tu baik pintu depan orang duk penuh. Jadi tu hari jadi lap nai. Jendela dalam tak ada apa juga mata duk perah-perah pun tak itu ke. Orang duk tujuh pagi orang kata. Nah mata dah gini berung kan lap nai dia kata. Jendela lek dalam ada buat ada apa. Jadi tak khabar ambil turun pergi. Jadi galik. Lepas pergi perak tu hanya siapa riwayat kata ambil pasir nak tak tapal dia lalu ambil pasir tak khabar itu mo. Tu ayat tu inilah apa kata klik pada wayang dalam. Ya kulit ke dok gerak sendiri dia dah itu kan. Mana rupih kepala dia ikut dia. Tu ambil pasir tak khabar. Hanya siapa pergi perak tu baru saya tahu, "Oi, duk tunggu apa lagi?" Orang pergi perak baru siapa bergaduh. Lepas dahlah. Tu cerita dia panjang tu tengok dalam sejarah lah pula. Berpindah bila tu
kemudian daripada dibangkitkan dia ni, kemudian daripada dibangkit dia jadi rasul, kira-kira dengan 13 tahun. Berpindah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah itu pada hari Jumaat turun tangga tu. Keluar daripada tadilah, keluar pada bukit Jabal Nur tadi. Nah, turun situ dia upah satu orang Badawi, dia tahu jalan. Orang ni tahu jalan, muka dia duk perak kambing ke unta, dia duk kat bukit, dia tahulah. Muka tak ada nak pergi jalan asal. Kalau tak ada nak pergi jalan silin dak lah, nak pergi jalan pitah gak orang ni tahulah jalan. Upah. Nama tu bawa jalan. Walaupun dia tu kafir juga, tapi amanah di segini. Bawa jalan lagi. Jadi kalau pergi jalan biasa orang turun. Ini Nabi nak ajar sallallahu alaihi wasallam cara ikhtiar, usaha, cara beringat. Pegang kita dengan Allah. Walah dia Ta'ala jaga dah. Wallahu ya'simuka minan nas. Nabi tak takut. Allah jagamu Muhammad, Allah kawamu daripada manusia. Manusia tak lewat apa mu. Tapi walaupun begitu, cara dia turun tangga, dia tubik pada rumah dia, pergi ke Mah Buakah. Sudah tu tubik Mah Buakah, tak ada pergi Madinah terus. Berlindung di bukit dulu. Pakai lu kira jalan nak pergi ke Madinah ni, mari ikut sebelah balik Bakit ni, daripada Mekah kira ni lah. Tapi dia berlindung gitu, kau let naik pak hulu, naik cenderung hulu, naik cenderung hulu. Sebab dia nak tahu nak jatuh ke Mekah lah, tak tahu lah mana nak jatuh tu. Cek taruh balik pintu Kaabah, balik naik. Kita ni habis lepas dah naik, lepas balik pintu Kaabah kita ni. Lepas tu balik pintu Kaabah, bukit je balik ni sikit. Jadi cenderung hulu lah. Siang tai panggil tak? Tu dia. Dia turun. Apa tak pergi selalu? Kalau pergi selalu ke turun? Turun dah maknanya. Ni tak. Ni turun tangga, takut nu dulu. Ni orang-orang demi, orang panggil kata demi turun tangga ni. Hari ni nak turun hadap ke mana, Tu orang panggil ajar cara ikhtiar usaha. Tapi hati tawakal ala Allah. Turun tangga hadap kau ni. Lepas tu berapa pagi kau ni. Tu cara dia. Tu dia dapat ilmu cara turun tangga. Mari dia tak reti syirik. Mudahnya. Itu kan. Itulah. Tengok dia ajar belaka tu semua tu. Tak turun tangga pergi duduk berlindung situ dulu. Lepas tu hatta berlindung dia ada apa nama pemberita dia ada mata tengok mai bisik oyak. Ada gapo tengah duk khaluk duk gegal muka ada dia dulu. Baca dia sampai 3 hari berita apa-apa pun ya habis kecek. Tak nak kecek dah tolong. Seterus khabar lagi. Hang gapo kemarin? Oh, khabar lama. Tak sana kecek. Ni palano tak tahu pas mana lain tahu senyap tu bos senyap agak. Tak ada apa je tu baik satu lagi. Ni tengok dia ajar lah. Pagi pula kita tak pergi jalan tu, pergi jalan pitah. Semua tu dia. Itu dia. Keluar daripada masanya 13 umur dia 13 tahun, berpindah ke Madinah pada hari Jumaat dan sampai ke Madinah pada hari Isnin. Lahir dia pun hari Isnin. Dia masuk Madinah pun hari Isnin. Ya, lebih kurang tu. Kemudian dan bersungguh-sungguh ia pada menzahirkan agama Islam. Ni makna Tuhan sepak ni masa duduk di Mekah nak bangun tak boleh. Seolah tu nak berdiri agama tak boleh. Semaya pun duduk menusuk. Tu dia. Patu hak mana masuk Islam tu gak kena wak nyanyi berat-berat. Siapa hijrah ke Habasyah, walaupun negeri Habasyah masa tu raja apa dia Najasyi, dia peluk agama Nasara tapi baik. Bila puak Mekah lari, dia beri perlindungan di sana. Masuk dalam jaga dia, pelindungnya dia. Duduk bawah dia berlindung. Orang tak boleh ganggu. Hijrah lalu itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam salata mu tak boleh duduk sini. Kadang pun nak mengembai tak boleh. Nak mengembai agama, mu kena undur dulu. Ni panggil apa dia ni cara taktik dia. Lalu hijrah bila pergi Madinah, nak pergi Madinah bukan kata pergi selalu, sebelum tu dah ikat 2 tahun. Lepas pada pergi ke Taif. Termasuk nak hijrah tu lepas pada Khadijah mati.
radhiyallahu anha, depa nakal Abu Talib duk bela dia pun mati pada tahun yang sama. Kata setengah tekah 3 hari mati. Tahun yang sama. Tu gak ketika tu puak Bani Muttalib dengan Bani Hashim gak cemah dalam hidup di Mekah. Perintah berkurung pun mari. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam pergilah keluar pada Mekah, pergi ke Taif untuk nak cari buat hubungi ikatan di sana, pertolongan kalau boleh juga kau ada orang lain juga, keluarga dia juga. Kau sebelah Hunain mana kau bekas mak susu dia Halimatus Sa'diyah Bani Sa'ad. Tapi orang yang gagal dalam usaha. Apa tak sah ke demo nak terima pegang dia. Pakali kita tengok pilih kan. Apa dok pergi kau tu tak kau ni selalu. Pandai mu pilih yang lagu tu, lakon yang kena lagu tu. Dah hantar kau tu dulu. Apa tu paling klik lagi Klik-klik terkedil Allah Ta'ala pada tahun tu musim haji kita temu dengan orang Madinah ni orang. Temu ni Jumratul Aqabah. Temu situ tempat meletak. Nabi pun tanya sallallahu alaihi wasallam, kamu dari mana? Kami dari Bumi Yathrib. Masa orang satu Bumi Yathrib. Masa Nabi pergi dah kata halis tak Madinah. Bumi Yathrib. Boleh kalau nak minta masa sikit? Boleh. Nak bercakap, minta silakan duduk. Kita duduk. Naik orang tahu Nabi pun duk bayar lah kalau pagi istilah. Tak boleh. Duk beri ucapan, beri ceramah, beri kenyataan, beri tentang gini. Jadi Masya Allah tengok hak tadi payahkan main pegang dia. Hak sini terima dengan mudah-mudah. Lepas kita kata, dah kalau kau ni selalu pun senang. Supaya duk berubah Allah 10 tahun di situ tak jadi kita temu rumah tepi kampung. Gi silang hak tu. Tak sikit bini. Kau tahu sini selalu tak ada kat sakalu ya bila yang tu hakam duk mu sakit 10 tahun. Itu kan. Tak temu lah weh. Pas boleh hadi mudah pandai kena hati apa morning. Ngurus dak hop-hop dang-dang. Gelak-gelak terai bukan nak bubat nak terai cuba terang aja tu. Terai dah hilang. Nak we kena tu dah. Ini Allah Taala yang Maha Kuasa. Cara dia buat. Maka bila temu situ tak apa saya sanggup nak balik pergi Sibah daripada ni orang tadi. Bila balik pergi pas ada musim haji balik. Ambil balik dari Sibah. Masya Allah di sana terima ketua Khazraj. Ya orang dah bersalam Madinah tua Aus dengan Khazraj. Bila ketua Khazraj terima kok sah lalu Sibah. Tahun yang berikut tahun yang kedua mari pula kata setengah 70 lebih termasuk perempuan kata setengah 90 lebih. Mari. Mari bertemu pula kali yang kedua di Aqabah. Di situlah dia cerita maklum kata kami bila balik mari pergi. Tak apalah kami balik pada ni tu kami akan sedia. Bila Rasulullah nak pindah pergi kami di sana akan terima. Tu ikatan dia. Balik tahun tu lah baru lepas musim haji barulah diizin pada sahabat setengah pada setengah seorang. 2 orang dak pergi. Dia sendiri mula start di Rabiul Awal. Tu hubung kat dengan ni sikit. Sampai di sini bila dia pergi sana muka sana sambut dengan molek dia panggil Ansar wallazina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim. Apa dia wallazina yatabawwa'ud dar wal iman min qablihim. Apa ayat hujung tu. Jadi orang ni sanggup tolong. Wa yansurunallaha mana tolong sungguh-sungguh, bantu sungguh-sungguh. Lalu itulah Nabi pun sallallahu alaihi wasallam sahabat hijrah ke sana. Kemudian apabila sampai ke sana menzahirkan agama Islam dan membukakan beberapa negeri yang besar-besar di dalam masa 10 tahun dia berita rekah-rekah lah. Di antaranya Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Nadir sudah pun dijatuhkan dan juga Yahudi Khaybar dijatuhkan juga patah Mekah pada tahun ke-8 kata kau buka dan rekah sekali wafatlah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah sebagaimana kita maklum. Kemudian daripada sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhir bulan Safar lepas pada buat haji tahun yang buat haji balik pada buat haji Zulhijjah Muharram masuk Safar akhir bulan Safar mula jatuh sakitlah dia sallallahu alaihi wasallam.
hingga sampai pada 12 hari Rabiul Awal kembali dia ke rahmatullah. Nah, habis dan wafat ia di Madinah, kemudian daripada sakitnya pada akhir bulan Safar, dan adalah masa sakitnya lebih kurang tu 13 hari. Sakit di akhir Safar, mari mati di 12 apa dia Rabiul Awal. Mana Rabiul Awal ni bulan lahir dia, bulan hijrah dia dan wafat dia. Masya-Allah. Dan kata lagi adalah masa sakitnya 13 hari jua, dan umurnya Nabi SAW pada ketika itu 63 tahun, dan dikuburkan, dikebumikan, ditanamkan padanya pada Madinah, iaitu tanah di mana? Di rumah isterinya Sayyidah Aisyah, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Habis tu hubung kait dengan orang panggil kata peribadi dia, dan sifat-sifat hak yang keistimewaan Allah Taala bagi ke dia, yang menjadikan kita orang mukmin ni iktikad begitu, jangan syak dan ragu. Jangan siapa tak tahu Nabi nak orang bahasa apa, anyuak panjang. Nabi orang bahasa nak mana tak hadu sungguh tu bunyi dia. Nah, orang padu, orang bahasa Arab selalu dah lah bahasa Arab, bakal Quraisy. Ni mana tak ada. Kalau tanya kau lain jawab selalu. Tak buta dah dia mata. Dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar, ia hanya nak ikut sifat wajib kita tahu tajalah tafsir sifat sidik, amanah, tabligh. Nampak sehingga situlah dulu. Dan bahwasanya wallahu a'lam.